bulan depan. Kita tengok dulu macam mana. Pasal kitab sudah khatam. Jadi kita tengok balik, kita start baca di masjid ni tahun berapa tuan-tuan? Saya abang dulu 22 hari bulan 5 tahun 2000. 22 hari bulan 5 tahun 2000 saya tulis. 22 hari bulan 5 tahun 2000. Lah ni tahun 2015. Tak sampai 309 tahun lagi. Tak sampai lagi. Baru 19 tahun, bukan 309 tahun. Kan? Jadi maknanya 19 tahun baru habis satu juzuk. Nurul Ihsan ada berapa juzuk tuan-tuan? 4 juzuk. Saya cerita sikit lagi walaupun masa dah pukul 9.45. Saya baca 2 kitab buat masalah. Satu Bahrul Mazi yang ditulis oleh Syekh Idris Al-Marbawi. Satu Tafsir Nurul Ihsan dan yang ditulis oleh Syekh Umar dia ni bekas qadi di Kedah. Yang tulis kitab Nurul Ihsan jilid 1 sampai 4 ni. Saya habis mengajar di Masjid Sultanah Bahiyah Halustang bulan lepas, bukan hak baru ni, hak bulan lepas. Habis orang duk main salam tu, salah seorang hak main salam tu. Satu budak muda handsome, tinggi lampai, rupa macam pramugara. Dia tunggu bagi orang semua habis baru dia selip main. Assalamualaikum Ustaz. Dia kata, Waalaikumsalam. Saya perkenalkan diri saya. Ya, saya kata. Saya cicit kepada Syekh Idris Al-Marbawi. Dia kata, Masya Allah tuan-tuan. Dia cicit kepada Syekh Idris Al-Marbawi. Is a very smart and good looking guy. Handsome, segak, tinggi, lampai, cantik. Ya. Saya cicit Syekh itu, Masya Allah. Saya kata, main nak peluk orang sekali. Kata saya ada semua kitab. Tok Nek dah. Peluk dia. Bagus budak. Dia baru siap PhD. Pensyarah di Universiti Putra Malaysia. Ni malam ni dia duduk tengok ni. Dia duduk tengok. Allah Ustaz sebut dia pula. Dia kata, sikit lagi dapat Profesor Madya. PhD dalam biosains ke apakah. Dia bukan bidang agama. Cicit kepada Syekh Idris Al-Marbawi. Masya Allah. Saya kata, Tok Nek, pahala, saya kata Allah yang mengetahui berapa banyak. Dia dengar pasal tu macam. Dia kata, ni saya family. So, main jumpa, so, sampai salam dekat Ustaz. Dia kata, pasal Ustaz lah duk baca. Dia kata, ni kitab Bahrul Mazi. Terharu, tuan-tuan. Kitab Bahrul Mazi ni, saya yang start baca dulu. Tak ada siapa baca lagi masa tu. Pasal apa saya baca? Pasal kuliah last ni. Pasal kitab dah kata kan. Pasal apa saya baca Bahrul Mazi? Sebab Allah yarham bapa saya ada satu set Bahrul Mazi dalam lemari dia. Saya saja duk pergi belik, saya pun tak tahu Bahrul Mazi ni. Saya pergi ambil buka, saya kata interesting kitab ni, bagus ni. Saya tanya ayah saya. Saya kata tak tahu lah, orang jual tu beli tapi tak pernah siapa mengajar. Kan? Saya ambil satu jilid dulu, balik duk baca tu, syok ni kitab ni. Saya kata, why not saya baca? Saya baca. Bila saya baca tuan-tuan, di Pekan Rabu Al-Ustaz ada satu kedai jual kitab. Dia ada lebih kurang 12 set Bahrul Mazi ni, 22 jilid ni ada 12 set. Dia beli dah berapa puluh tahun dah tak boleh jual. So tak ada orang baca, jadi tak ada siapa beli. Dia kata duk tersimpan dalam store dia. Duk pergi gabuh gitu aja. Tiba-tiba satu hari orang mai duk tanya Bahrul Mazi, dia pun tanya ada wasan. Balik cari dalam store ada. Dia kata betul tak cukup pula dah habis. Tuan-tuan, Bahrul Mazi tu cetakan dia di Beirut, negeri Arab tu. Masya Allah. Start pada tu sampai hari ni tuan-tuan, Bahrul Mazi ditulis dalam tulisan Rumi. Dan ramai ustaz baca lah ni. Ramai ustaz-ustaz duk baca lah ni. Masya Allah. Maka khairan ataupun pahala kebaikan kepada Syekh Idris Al-Marbawi ni semakin melebar. Bila ramai ustaz baca, bila ramai orang duk mengaji, mengalirlah jariah dia. Mengalir. Dia tak ambil royalty tuan-tuan. Satu sen pun dia tak pernah ambil daripada jualan kitab dia. Orang tua ni ikhlas lillahi ta'ala. Tuan, tu. Satu. Baru ni saya pergi, anak menantu saya pergi buat lasik mata. Dekat satu klinik mata di Sungai Petani. Dia grad daripada USM. Doktor pakar mata ni. Dr. Abdul Razak Koyakuti nama dia ni. Dia buka satu klinik di Sungai Petani. Masya Allah, manusia tuan-tuan bersusun-susun masuk nak buat. And dia ni sahabat kita Dr. Razak ni, dia kata is a very religious punya orang. Agama kuat punya orang.
Tengok dia pun Masya Allah tuan-tuan. Sambil duk operate, dia duk pasang ceramah agama. Macam ni punya orang di Sungai Petani. Apalah, bukan nak cerita dia, cerita klinik dia pergi buat operate ni. Hari yang kedua saya bawa anak menantu saya pergi buat follow up ni, jumpa satu orang daripada Sungai Petani pula. Satu orang daripada Sungai Petani. Dia jumpa Allahu Akbar. Ustaz Samsuri ke? Dia kata saya. Dia kata Ustaz, dia kata saya duk nak jumpa Ustaz. Okey, saya kata saya mudah ditemui di mana-mana. Dah dia kata ni Ustaz, you duk baca tafsir Nurul Ihsan. Dia cakap UI tuan-tuan, yang main-main dengan dia ni. You duk baca tafsir Nurul Ihsan kan? Saya kata ya. You know, pengarang tafsir Nurul Ihsan ni Tok Wan saya, dia kata. Pula dah, saya kata baru ni saya jumpa Cicit Marbawi. Hari ni saya jumpa cucu kepada Syekh Omar pula yang tulis kitab ni. Siapa yang main nak peluk sekali, dia kata. Ustaz, no, saya tengah duk collaborate dengan UKM, dengan Universiti Kebangsaan. Saya nak buat ni cerita pasal tafsir Nurul Ihsan ni, nak buat penceritaan semula tentang kitab ni. Ni kitab kita dah baca ni. Dia kata nak buat penceritaan semula sebab UKM ada buat kajian tentang tafsir Nurul Ihsan. Dia buat takhrij balik hadis-hadis yang ada dalam ni dan sebagainya. Dia kata Ustaz, saya nak cakap awal-awal, you salah seorang yang esok nak kena masuk dalam video tu, cerita sikit pasal. Oh, saya kata ni tak mau, saya popular tak mau dah lah ni. Saya dah jadi ustaz kampung dah, ceramah tak mau, forum tak mau, apa pun tak mau dah lah ni. Saya main masjid, saya sembahyang maghrib, saya baca kitab, saya tengok depan lenguh, saya dera depan pukul 9, mayang isya tu saya balik. That's it, saya kata. Saya buat kat dia kan. No, yang ni minta tolong. Dia kata tak apa, saya tak ambil nombor telefon, kita sembang lain. Saya nak cerita balik habis. Tuan-tuan, yang ni tuan-tuan, saya nak beritahu kat tuan-tuan, walaupun ada kelemahan, ada kadang-kadang dia bawa masuk hadis yang kita tak jumpa sumber dan sebagainya, jangan underestimate, kerana penulis kitab ini ikhlas kepada Allah. Kesilapan siapa pun boleh buat, kita pun buat banyak silap. Hari ni kita baca ayat Quran tertinggal satu perkataan, esok kita baca hadis tersilap satu dua baris. Normal kesilapan ni. Yang penting apa tuan-tuan? Keikhlasan dia dalam melahirkan kitab-kitab ni. Itu sebab saya yang baca, saya boleh rasa. Tuan-tuan yang dengar, saya harap dapat rasa juga ni apa yang nak disampaikan oleh penulis kitab ni. Mereka ni ikhlas tuan-tuan kerana Allah. Kita doakan mereka kebaikan dunia dan akhirat. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr.